Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurali Alifah binti Abdul Malik daripada kampus Seremban 3, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi. Topik di dalam video ini adalah tentang ancaman wabak denggi angkara nyamuk Aedes. Demam denggi adalah sejenis penyakit jangkitan virus tinggi yang merebak melalui nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Maka ini bermakna wabak denggi berlaku penyebab daripada nyamuk Aedes yang telah dijangkiti ini. Ada dua spesies yang menyebabkan virus denggi ini, iaitu daripada nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus. Nyamuk Aedes ini wujud di negara-negara yang beriklim tropika dan subtropika. Maka tidak hairanlah bahawa nyamuk Aedes ini boleh membiak di negara kita, kerana negara kita mempunyai iklim yang sederhana dan sesuai untuk pembiakannya. Ada 5 penyakit jangkitan virus penyebab daripada gigitan nyamuk Aedes ini, iaitu demam denggi, demam kuning, virus Zika, chikungunya dan encephalitis. Ini terjadi kerana virus daripada manusia atau haiwan tersebar kepada manusia atau haiwan. Sebagai contoh, nyamuk ini menggigit haiwan, kemudian menggigit manusia. Ada bakteria daripada haiwan dan manusia itu bercampur dan menyebabkan virus ini muncul. Okey, adakah nyamuk yang menggigit manusia ini adalah daripada jantan dan betina? Jawapannya tidak, kerana hanya nyamuk betina sahaja yang menghisap darah manusia. Kerana ini untuk penghasilan telur mereka, bukan untuk makanan mereka. Nyamuk ini aktif menghisap darah pada waktu siang dan aktif berkeliaran pada waktu subuh dan senja. Dan tempat pengigitan nyamuk ini kepada manusia adalah di pergelangan tangan, siku dan buku lali. Nyamuk Aedes ini mempunyai kitaran hidup yang lengkap, bermula daripada hingga 7 hingga 10 hari. Dan kitaran hidup mereka dipanggil kitaran metamorfosis yang mempunyai 4 peringkat yang lengkap. Bermula daripada telur, kemudian ke larva, pupa dan seterusnya, dan terakhir adalah dewasa. Dan kemudian berpusing berulang kembali kitarannya itu. Kesan wabak denggi ini boleh membawa kematian jika antibodi mereka tidak boleh melawan virus jangkitan ini. Selain daripada kematian, ia memberi kesan kepada badan kita sendiri, iaitu strok berdarah, lemah jantung, keguguran bayi, kerosakan buah pinggang, paru-paru berair dan pendarahan usus atau perut. Maka untuk mengelakkan daripada jangkitan virus ini terjadi kepada kita, keluarga atau masyarakat, maka kita seharusnya mengetahui gejala-gejala, simptom dan tanda-tanda apabila kita digigiti nyamuk ataupun gejala yang menyebabkan kita adalah suspek denggi. Simptomnya adalah antaranya sakit perut, cirit-birit, demam, sakit sendi-sendi otot. Kebiasaannya, demam terjadi pada hari ketiga hingga ke-14 selepas digigit oleh nyamuk Aedes ini. Kebiasaannya, gejala ini berlaku pada hari ke-4 hingga ke-7. Ia selalunya bermula daripada demam kuat yang mengejut, sakit kepala yang teruk, sakit sendi otot, sakit di bahagian belakang mata dan ruam-ruam merah di badan juga boleh terjadi. Demam ini boleh terjadi sehingga paras 40 hingga 41 darjah Celsius dan selalunya berlarutan daripada hari kedua hingga ke-7. Antaranya juga adalah muntah dan kurang selera makan. Maka jika anda mempunyai segala simptom-simptom dan tanda-tanda gejala ini, segeralah mendapat rawatan ke unit kecemasan di hospital untuk mengelakkan daripada demam denggi ini lebih menjadi teruk. Pepatah pernah menyatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi langkah untuk mencegah dan melindung diri daripada terkena dengan wabak denggi ini adalah bersihkan kawasan pembiakan nyamuk Aedes, iaitu di kawasan takungan air, di pasu bunga, baldi, longkang-longkang yang tersumbat, dan pastikan tiada takungan air di luar rumah. Seborang fogging dilakukan dan dilaksanakan di kawasan perumahan
apabila mempunyai rekod kes demam denggi yang meningkat dan banyak di kawasan perumahan itu. Kita juga boleh melindung diri kita daripada digigit nyamuk ini, iaitu pastikan memakai pakaian berlengan panjang dan berseluar panjang ketika keluar daripada kawasan rumah. Selain itu, pastikan pintu dan tingkap tertutup rapat ketika nyamuk Aedes aktif bergerak di waktu senja dan dini hari. Selain itu, mempunyai penghalau nyamuk yang mempunyai ramuan picarilin untuk menghalau dan daripada digigit oleh nyamuk Aedes itu. Dan yang terakhir adalah menggunakan kelambu ketika tidur untuk elak digigit oleh nyamuk ketika kita tidur sendiri. Okey, itu saja daripada saya, Nurhaliza Alifah, untuk awareness kita tentang nyamuk Aedes ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan ajak rakan-rakan anda untuk melihat video ini. Terima kasih. Bye-bye.